Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, moga-moga dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih lagi memberi kepada kita kesihatan dan kelapangan masa serta kekuatan untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah pada petang ini bagi majlis ilmu. Moga-moga kita memperolehi manfaat. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya dan diberikan kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Alhamdulillah, sekarang kita berada di awal bulan Zulhijjah, satu bulan yang cukup banyak keberkatan, kemuliaan dan juga kebaikan untuk kita rebut bersama. Di antara yang disebut oleh baginda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan daripada salah seorang daripada isteri Nabi, anna Rasulullah SAW kana yasumu tis'an min Dzulhijjah wa yawma Ashura wa thalathata ayyamin min kulli syahr awwala itsnain min asy-syahr wa khamisain. Rawahu An-Nasa'i. Diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi bahawasanya dia menceritakan bahawasanya Nabi SAW berpuasa pada 9 hari yang awal pada bulan Zulhijjah. Mana awal masuk 1 bulan sampai 9 hari wukuf, 10 kita raya, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 itu hari-hari diharamkan kita berpuasa. Di antara sunnah Nabi SAW mula daripada awal bulan Zulhijjah Nabi berpuasa 9 hari yang pertama, 1 hingga 9. Dan kata isteri Nabi dan juga Nabi berpuasa pada hari Ashura dan juga 3 hari dalam setiap bulan. Dan dalam riwayat yang lain Nabi menyebut tentang kelebihan puasa di bulan Zulhijjah ini. Dan kalau kita tak mampu untuk 9 hari awal itu, jangan kita terlepas peluang. Kalau di sini insya-Allah pada hari Khamis 9 Zulhijjah, hari wukuf, dan Nabi SAW sebut kepada kita satu ganjaran yang cukup besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sabda Nabi SAW, "Salasun min kulli syahrin wa ramadhanu ila ramadhan fahada siyamu ad-dahri kullih siyamu yawmi arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah wa siyamu yawmi ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Atau kama qala, Nabi kata puasa 3 hari dalam setiap bulan, sejak dari Ramadan ke Ramadan. Daripada Ramadan kita berterusan dengan puasa sunat sehinggalah bertemu Ramadan, dianggap berpuasa setahun sepenuhnya. Sedangkan Nabi kata berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah, ini hari wukuf, Khamis ni, sama-sama kita, suami ajak isteri, isteri ajak suami kita, untuk sama-sama berpuasa. Kadang-kadang orang lelaki dia lemah semangat, pagi makan sok, nanti dah main-main kerja, jom
Teh tarik, tengok teh tarik warung tu dia tak kali. Dah puasa ni. Puasa. Dia kata gadak tumpah mangat dengan umpan dia. Umpan kalau bab puasa dia lebih pada orang lelaki. Jadi sama-sama kita rebutlah azam hari Khamis ini insya-Allah berpuasa. Nabi kata apa? Puasa pada hari Arafah ni Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kecil lah. Setahun yang kita buat sebelum dan setahun yang kita buat selepas. Allah janji. Puasa tu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ayyukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Allah ampunkan dosa-dosa kecil yang kita buat setahun yang lalu dan setahun yang lepas. Banyak tuan-tuan yang kadang-kadang kita tak ada nak minta ampun kepada Allah. Dengan puasa ibadah sunat yang kita buat ni, Allah beri keampunan kepada kita. Ini hari Selasa, esok Rabu, lusa. Lusa ni sama-sama kita tanamkan keazaman. Lepas tak ada anak atau ni bagi dah. Baik, itu di antara apa yang sepatutnya kita ambil perhatian bersama. Dan kita yang cadang nak buat korban, bila masuk 1 Zulhijjah ni dia ada sunat. Di antara sunat Nabi SAW yang Nabi pesan kepada kita dan Nabi suruh kita ambil bersama. Nabi kata, "Idza dakhala al-'ashr wa 'indahu udhiyyan yuridu an yudhhi fala ya'khudanna sya'ra wa la yaqdimanna zufra." Atau kama qala. Nabi kata apabila masuk 10, mana satu masuk 10, mana masuk bulan Zulhijjah, 1 hari bulan tu kan, masuk 1 hari bulan, bila bertukar bulan dalam Islam, masuk maghrib tu bertukar dah hari. Masuk dia 1 Zulhijjah, dan kalau sekiranya di sisi kamu ada sembelihan korban yang kamu nak laksanakan korban, mana kita tu cadang dah, kita masuk dah bahagian 1 bahagian 1 tompok tu kita cadang dah, kita nak buat korban dah ni. Nabi kata apa? Siapa-siapa yang cadang nak buat korban, bila masuk 1 Zulhijjah ni, maka hendaklah dia ni jangan sekali-kali dia memotong rambutnya. Potong rambut, ulama mengkiaskan, bila disebut rambut di sini, setiap jenis bulu yang ada pada tubuh badan kita ni jangan kita cukur, jangan kita buang. Bermula daripada 1 Zulhijjah, wala yaqlimanna zufura, jangan kita kerat kuku kita. Sunatnya daripada awal 1 bulan tu sampai kalau kita buat raya pertama, lepas raya pertama tu boleh kita buat, kita buang, kita kerat, kita nak kat kuku ke apa, kat pada tu, sehinggalah korban ataupun ibadah korban kita tu selesai. Di antara hikmah yang disebut oleh para ulama pasal apa? Pasal setiap anggota kita ni ada dosa-dosa yang kita buat, ada maksiat, salah kita buat, kita simpan. Jadi ibadah korban kita itu akan menyucikan segala dosa-dosa yang kita buat. Kalau selalu duk biasa trim misal 2 hari sekali dia tak hidup, masuk 10 awal Zulhijjah ni, kalau kita cadang nak buat korban, sabar. Baik, kita selesai ibadah korban, buatlah kita nak buat kerat ke, nipih ke, botak ke. Itu ulama kata makruh bagi orang yang nak melakukan ibadah korban. Yang keduanya kata ulama, di antara hikmahnya untuk apa? Supaya orang kenal mana tuan korban, mana orang buat korban. Jadi orang tahu. Kita kalau tengok member tak cukup, jangan tegur dia. Masuk awal Zulhijjah ni, tahulah tu mana dia ni nak buat korban. Itu di antara hikmah yang disebut oleh para ulama. Dan kalau kita tahu, kita ambil dan kita buat benda ni, kita dapat pahala sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi. Majoriti mazhab dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali menyatakan makruh kalau kita yang nak buat korban ni cukup misal potong rambut, kerat kuku dalam 10 hari yang awal sebelum daripada kita selesai melaksanakan ibadah korban kita. Itu yang sepatutnya kita tahu dan kita ambil perhatian bila kita masuk dalam bulan Zulhijjah. Baik, insyaAllah pada petang ni sama-sama kita ambil manfaat, berpandukan kepada kitab Bahrul Mazi berkenaan dengan tajuk korban sempena dengan kedatangan Eid Al-Adha. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang kelebihan korban, tentang kelebihan ibadah korban. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam
innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsah. Hadis gharib riwayat Imam Tirmizi. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata dia bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, tiada beramal anak Adam akan amal pada hari raya haji yang lebih suka kepada Allah daripada amal ataupun ibadah menumpahkan darah, yakni menyembelih binatang kerana berkorban dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari 10, hari 11, 12, 13 Zulhijjah ni tak ada satu amal yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lain daripada amal kita menumpahkan darah sembelihan korban. Mana kita buat korban, lah ni setompok paling kurang pun 400, lembu sekok pun dekat 3,000 dan cecah sampai 3,500. Manusia ni bila dituntut berkorban dengan harta dia berasa kedekut sikit. Sebab itu bila kita tengok dalam kisah sejarah korban yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya Ismail. Nabi Allah Ibrahim untuk minta ke Allah, lama dah minta anak. Allah bagi Nabi Allah Ismail kepada Nabi Allah Ibrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Ibrahim kata, segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan Ismail kepada aku 'alal kibar, ketika usia aku sudah tua, umur dah nak cecah 100 tahun dah, baru Allah bagi Nabi Allah Ismail alaihissalam. Belah sampai besar, meningkat usia remaja. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sadaqallahul azim. Bila sampai usia remaja yang mana Nabi Ismail sudah mampu bekerja dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah wahyukan perintah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak dia. Bayangkan, nak boleh Nabi Ismail ni kami bayar tua dah, umur 90 lebih, tak 100 tahun. Bila belah sampai besar, perintah suruh sembelih. Satu perintah yang cukup berat namun tetap dijunjung oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak, dia tak lari. Dia nak lari dan sebagainya. Bila Nabi Ibrahim tanya dia, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Allah, nescaya kamu akan mendapati aku daripada kalangan orang-orang yang sabar menghadapi ujian perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah pengorbanan kita, tuan-tuan, nak korban duit kita ni, kalau 500 tak banyak mana pun, 500, 400, mana qasamalu abdin min sadaqah. Pegang yang tu. Nabi kata tidak kurang harta anak Adam itu dengan sebab sedekah. Termasuklah ibadat korban kita, zakat kita. Kita ada takut ni pasal takut duit kita ni kurang. Nabi kata dah, Nabi jamin kepada kita bahawasanya tidak kurang harta seseorang itu dengan sebab sedekah. Betul, secara zahir kalau kita ada RM10, kita sedekah RM5, tinggal RM5 kurang. Tapi Allah janji, Nabi janji Allah akan beri kepada kita walaupun RM5 ada keberkatan. Allah akan cukupkan rezeki kita. Allah akan datangkan rezeki daripada pihak yang lain, yang kalau kita tak sedekah, tak buat korban pun duit itu tak tahu pergi ke mana. Sebab bila melibatkan harta benda, manusia ni dia kedekut, sehingga kan kadang-kadang takut nak buat ibadah, takut nak nafkah harta dia pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW kata apa? Tidak ada satu amal yang paling Allah kasih pada hari 10, 11, 12, 13. Jadi disebut sebagai ayyamut tasyriq, 11, 12, 13.
Lain daripada ibadah kita menyembelih binatang korban kerana melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Sesungguhnya binatang korban yang kita sembelih sebagai ibadah, sebagai korban itu datang ia supaya dinaik dan ditunggang oleh tuannya pada hari kiamat dengan cukup juzuk tubuhnya, dengan tanduknya dan bulunya dan kukunya. Datang kita buat korban itu akan mari sebagai tunggangan kita di akhirat kelak. Datang dalam keadaan sempurna dengan tubuh badan dia, tanduk dia, bulu dia, kuku dan sebagainya. Kemudian Nabi kata apa? Wa innad dama, sesungguhnya darah sembelihan korban, la yaqa'u minallahi mimakanin, jatuh di sisi Allah Subhanahu wa taala pada satu tempat, qabla an yaqa'a minal ardi, sebelum daripada dia tumpah ke bumi. Belum daripada darah sembelihan korban itu tumpah menitik di atas bumi, Allah Subhanahu wa taala terima ibadah korban kita tu. Allah simpan, Allah letak, dan Allah ibarat kepada Allah terima. Terima masa mana? Belum darah cecah bumi lagi. Bila sembelih tu Allah dah terima ibadah korban yang kita buat kerana mengharapkan ibtira amardatillah, nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu waktu nak korban tu niat sebut ataupun kita sebut disebut oleh para ulama, ya Allah, sesungguhnya ini adalah persembahan korban daripadaku, fataqabbal minni ya Allah, terimalah ibadah korban ini daripadaku ya Allah, supaya Allah terima sembelihan korban. Buat bukan kerana nak cari orang puji kita, dia usahakan sungguh tiap-tiap tahun orang setompoh dia sekor-sekor. Kalau nak orang puji hal lagu tu, buat berapa puluh ekor pun tak dapat apa, sia-sia. Jaga niat kita, fadribu biha nafsa. Di akhir hadis Nabi kata apa? Maka dengan sebab itu, manakala mengetahui seseorang akan yang demikian, maka hendaklah bersihkan olehmu semua akan dirimu dengan sebabnya. Jadi kalau di dalam niat hati menyembelih itu sebagai dapat satu kurnia Tuhan dengan percuma daripadanya, dan bukan kerana sebab-sebab yang lain. Buat ni pasal apa? Satu ibadat yang dituntut, dan kita nak supaya Allah terima amal kita, dan inilah amal yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak mau terlepas peluang ni. Kita tak mau terlepas peluang ni. Belum terlambat lagi. Belum terlambat lagi. Dia kata tak dan 2 hari kita nak raya. Dan mau dengan tak mau. Mau nak seribu daya, tak mau dia macam-macam dalih, macam-macam alasan. Tapi bagi orang yang nak, dia akan cari. Baik. Bab yang telah datang ia pada menyatakan korban dengan 2 ekor kibas. Ada hadis yang diceritakan daripada Nabi. Ketahui olehmu, di dalam bab ini akan dibicara beberapa masalah. Maka dengarlah hadisnya lebih dahulu, iaitu telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, telah berkorban Rasulullah SAW dengan 2 ekor kibas berwarna hitam bercampur putih keduanya dan bertanduk. Masalah, kata dia, harus seorang berkorban dengan beberapa ekor binatang dengan dalil Nabi ada buat seperti hadis di atas ini. Dan orang tanya, adakah seekor aja seorang boleh? Tak boleh lebih pada tu kah? Berdasarkan kepada hadis ni, nak lebih pada tu pun boleh, kan? Bukanlah tertentu 2 ekor jua pada seorang, bahkan boleh lebih dan boleh pula orang. Ataupun seekor. Tak boleh seekor satu bahagian, kan? Satu bahagian seekor lembu kita kongsi 7, jangan kongsi sampai 8. Ada juga lajak ke 8 pun dah, kan? Berlaku dalam masyarakat kita, kan? Kadang-kadang sebab tu kita nak berkorban ni cari yang terbaik. Kadang-kadang kita cari hak murah sekali, kan? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan capai hakikat kebaikan sebenar, al-bir, kebaikan yang kemuncak, yang sebenar, sehingga kamu nafkahkan, belanjakan harta yang kamu suka pada jalan Allah. Hak kita sayang tu kita bagi kawan, hak kita sayang tu kita nafkahkan pada jalan Allah. Hak itulah yang akan dinilai dengan nilaian yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Satu hari berlaku dalam satu kisah dan cerita bagaimana Nabi SAW, yang kata Nabi ini, seorang wanita datang jumpa Nabi. Dia ada buat satu tenunan kain beri kepada Nabi untuk Nabi pakai. Nabi pun bila diberikan kain tenunan hasil perbuatan tangan seorang wanita daripada sahabat Nabi, Nabi pun berkenan, cantik, dan Nabi pun memang memerlukan kain itu. Nabi pakai, Nabi keluar pergi para sahabat, dan Nabi sayang, Nabi berkenan, dan Nabi pun memang berkenan pada apa yang diberikan oleh wanita tersebut. Kemudian Nabi pakai, Nabi keluar di hadapan para sahabat. Seorang sahabat, "Ya Rasulullah," dia tengok-tengok Nabi pakai kain, dia kata, "Ya Rasulullah, cantik sungguh kain yang kamu pakai. Alangkah baiknya kalau kamu boleh beri kepada aku." Allahu Akbar. Yang kata Nabi ni, tuan-tuan, dia masuk dalam bilik, buang, lipat, beri kat sahabat tadi. Sahabat-sahabat lain tengok, dia tegur sahabat tadi, "Kamu ni," dia kata, "awak yang perlu minta kat Nabi kain itu. Bukankah kamu tahu bahawa Nabi berkenan dan Nabi berhajat kepada kain yang diberi oleh wanita itu? Dan kamu tahu bahawa Nabi ini bila orang minta kat dia, dia tak pernah tolak permintaan orang. Sekalipun apa yang ada pada dia yang orang minta tu, yang dia kasih, yang dia sayang, dan yang dia suka." Jawab sahabat tadi, "Demi Allah, aku tak minta kain, melainkan untuk dijadikan sebagai kafanku bila aku mati nanti." Dalam riwayat hadis menyebutkan bahwasanya bila dia mati, kain itulah dijadikan sebagai kafan dia. Di sini beberapa pengajaran dapat kita ambil. Pertamanya, bagaimana Nabi SAW mendahulukan orang lain lebih daripada diri baginda sendiri. Yang keduanya, Nabi tak berasa berat nak berikan apa yang ada dalam tangan baginda pada jalan Allah, sedekah dan sebagainya, ataupun hadiah, sekiranya sekalipun benda tu benda yang Nabi sayang. Jadi kita nak buat korban ni, nak Allah Subhanahu Wa Taala terima ibadah korban kita sebagai satu ibadah yang besar ganjarannya di sisi Allah, maka jangan duk kira sangat. Keluarkan yang terbaik yang ada dalam simpanan kita, duit yang kita simpan, cari yang terbaik, lembu apa paling besar, apa paling gemuk dan sebagainya. Itu tanda persembahan korban kita. Sebagaimana Allah cerita dalam Quran kisah dua orang Nabi, anak kepada Nabi Adam alaihissalam, "Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Allah terima ibadah korban salah seorang daripada mereka, Allah tak terima korban salah seorang daripada mereka. Pasal apa? Hak terima pasal apa? Pasal dia korban daripada hasil rezeki dia yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah. Hak tak terima pasal apa? Hak dia tak berkenan dah, baru dia persembahkan sebagai ibadah korban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak ibadah korban yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis ni dia kata harus kita berkorban bukan takat 2 ekor, boleh kurang pada tu seekor, ataupun kita tak mampu seekor, kita masuk ambil satu bahagian, ataupun kita nak buat lebih daripada tu, dibolehkan. Kemudian kata dia harus berkorban dengan lembu atau biri-biri yang tiada bertanduk dengan ijma' ulama kalau tak ada tanduk. Dan berkata ulama sunnah memilih yang bertanduk sebagaimana perbuatan Nabi. Dalam hadis ni dia kata Nabi menyembelih 2 ekor kibas berwarna hitam bercampur putih keduanya dan bertanduk. Satu binatang yang cantik, yang sempurna, yang terbaik di kalangan binatang-binatang yang ada. Baik. Masalah kata dia, sunatlah seseorang itu memerintah dengan sendirinya pada menyembelih korbannya. Ini yang terbaik. Kalau kita tuan korban itu boleh sembelih sendiri, itu yang terbaik. Dan jangan diwakilkan dia melainkan kerana uzur. Kalau kita tak mampu, terus gagah lah. Dia kata aku ni, yang kata kau ayam tak nak melek mau hidup, burung puyuh tak nak melek kebau, dia gagah. Jadi kalau kita tak mampu, tak satu gagal. Kalau kita boleh sembelih sendiri, itu yang terbaik. Itu yang terbaik kata dia di sini. Baik, dalam syarah Muslim dia disebut. Dan jikalau ia orang jahat dan hampir cukup umur sekalipun, dengan kerana Nabi kita memperbuat yang demikian. Adapun perempuan, maka sunat baginya mewakil dia akan sembelih itu sebagaimana disebutkan di dalam kitab Majmu'. Kita orang perempuan nak buat korban, wakilkan kepada orang nak sembelih. Masalah harus kita mewakilkan, dan harus pula
kita mewakilkan korban kepada seorang muslim dengan tiada khilaf. Tetapi pula sunat hadir tuan korban pada sembelihan wakil itu. Bila kita buat korban, kadang-kadang orang dia ambil mudah, bukanlah tak sah korban tu, tapi yang terbaiknya, yang terbaik sunat kita duduk sekali dalam majlis korban. Bila kita buat korban, kalau tanpa keuzuran yang amat sangat, biar kita ada sekali. Bila kita buat korban, hantar pergi Kemboja mana tu, tapi sunat dituntut sangat-sangat sunat kalau sekiranya kita boleh ada sekali di saat ibadah korban itu dijalankan. Baik, kemudian kata dia di sini, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis tadi, Anas kata apa? Wasamma wa kabbara, dan mengucap bismillah dan mengucap takbir pada waktu menyembelih. Di saat kita menyembelih tu baca dengan nama Allah, bismillahi wallahu akbar, dan disunatkan kita Allahu akbar, dan disunatkan kita melaungkan takbir bagaimana kita bertakbir pada hari raya tu, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, di saat kita melaksanakan ibadah korban sembelihan. Ini di antara benda-benda yang sunat kita ambil perhatian pada waktu kita menjalankan ibadah korban ini. Baik, bab yang telah datang ia pada menyatakan apakah yang disunatkan daripada segala korban. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah disebut pada masalah yang ke-12 tadi akan setengah daripada yang disunatkan daripada segala korban, dan ini datang pula hadis setengah daripada barang yang disunatkan lagi dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Sabda dia, kata dia, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama dia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, telah menyembelih korban Rasulullah SAW dengan seekor kibas yang bertanduk lagi jantan, gagah, segar, segak. Kata dia di sini, nak abang menatang tu menatang, kibas tu kibas hak segak, hak elok, hak tak ada cacat celah dan sebagainya, sehat, jantan pula lagi, daging dia kemat, remuk dan sebagainya. Yang terbaik, yang terbaik, cari yang terbaik. Baik, barang yang tiada harus daripada segala korban. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, 4 perkara aib kalau ada pada menatang korban kita. Beli-beli menatang, ada 4 benda ni, 4 aib. Yang mana keaiban, kalau ada salah satu ni tak sampai matlamat korban kita, dia tak jadi korban. Jika ada pada binatang yang hendak diperbuatkan korban, nescaya tiadalah ia menjadi korban. Ulama menetapkan di sini dalam mazhab kita pun Syafi'i 4, sebagaimana hadis Nabi. Dan jika disembelih juga tiada diambil i'tibar dan tiada masuk di dalam bilangan korban. Kalau sembelih juga itu tak jadi korban. Jadi sembelihan biasa. Dan beri pun jadi tetap biasa saja. Dia tak jadi hak korban. Dia tak dapat pahala korban itu. Maka semua yang 4 yang akan disebut oleh hadis ini telah ijma' ulama sepakat mengatakan tiada sah korbannya. Dengarlah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Anil Bara'i ibni Azib rafa'ahu qal la yudhha. Diriwayatkan daripada Bara' bin Azib, sahabat bagi Nabi SAW, telah mengatakan ia akan hadis ini daripada Nabi SAW, tiada diperbuat korban dengan binatang yang rengkat atau capik, yang nyata aibnya sekira-kira tiada terlumbanya dan tiada upaya sama sampai dengan kawan-kawannya ke tempat beri makan dan tempat pelihara oleh kerana terlampau rengkat ataupun capik. Kaki tu kecok sebelah, capik sebelah. Capik terang mana? Kalau dia berjalan dengan kawan-kawan, dia nak pergi ke satu tempat tu, dia kena tinggal belakang, sampai nak pijak tanah pun tak boleh, sebelah kaki tu. Ataupun kalau dua lagi teruk lah. Tapi kalau setakat capik biasa, ringan je, mana orang hambat pun dia boleh lari dengan kawan-kawan dia lagi, itu tak apa. Tapi kalau sampai peringkat dia tak boleh menyertai kawan-kawan dia, nampak dia nak bangun pun sakit, susah, teruk sangat. Pada ketika itu aib ini, aib yang boleh menyebabkan kita ni kalau sembelih juga dia tak jadi ibadah korban, dia tak jadi korban. Kata dia di sini, maka jikalau sedikit sekira-kira tiada tertinggal dia daripada segala kawannya, tiadalah sepertinya. Mana kalaulah sikit capit, tak serius sangat,
Bila berjalan dengan kawan-kawan dia pun, dia masih lagi boleh menyertai mereka, maka pada ketika itu tak apa. Dan tiada yang buta matanya, sekira-kira tiada nampak salah satu daripada dua matanya memandang. Dan jika biji matanya sekalipun, dan maka jika sekiranya buta, lebih-lebih lagi tiada memadainya, tiada memadanya. Yang keduanya apa dia? Buta mata. Kalau cakap rabun tu tak apa lagi, tapi kalau buta mata sebelah, dua belah lebih-lebih lagi lah. Buta mata sebelah, ini aib yang dikategorikan sebagai aib yang boleh menegak daripada sampai ataupun tercapai ibadah korban tadi ini. Dan tiada memadai dengan yang sakit, nyata sakitnya, sekira-kira zahir dengan sebabnya kurus dan buruk rupa dagingnya. Sakit, sakit yang sampai sakit tu menyebabkan dia ni urut dan tak larat. Kita tengok nampak dia pun sakit, kita tak. Sakit yang boleh membahayakan dan menyebabkan kurang rupanya ataupun buruk rupanya, ataupun kurang daging dia ataupun buruk daging dia, yang menyebabkan kalau kita makan daging tadi ni boleh membawa mudarat pula pada orang makan. Kadang-kadang sakit, jenis sakit yang boleh kita makan, sembelih kita makan, mudarat tu boleh sampai kepada kita pula, sakit yang serius. Tetapi jika sakitnya yang sedikit, tiadalah memudaratkan. Kalau sakit tu sikit, tidak memudaratkan. Sembelih kalau beri makan kepada orang tak memudaratkan, pada ketika itu tak apa. Dan sabdanya yang keempat, dan tiada dengan kurus yang kering, maka inilah empat perkara yang tiada memada korban itu apabila adalah salah satunya. Kata dia di sini, bila ada salah satu kurus kering, sampai boleh bilang tulang rangka, kurus sangat-sangat, kurus sangat-sangat lah. Kalau cakap sikit, mana kata, bukan kata kurus pasal tak makan, sakit dan sebagainya, kadang-kadang halus je tapi tak kurus pun, berisi. Tapi kalau sampai kurus sakit yang mana nampak sangat jelek, sangat bawah, datang yang tak ada zat langsung, kita kata pada ketika itu tak memadai. Kata dia di sini masalah tiada memadai korban dengan aib. Aib makna kekurangan, kecacatan. Yang empat di atas itu selama tiada diwajibkan dengan binatang yang aib itu dijadikannya korban. Selama mana dia tak kata wajib. Tapi kalau dia ada lembu sekor tu capik yang membawa kepada aib, tapi dia mewajibkan korban, mana guna sembelih dia sebagai korban kau ni disebut siap dah. Maka jika dilazimkan yang demikian itu seperti dikatanya, kerana Allah wajib atasku bahawa aku korban akan ini. Lembu tu kurus, kering, ataupun capik buta mata, dia ada aib, tapi dia kata demi Allah wajib atas aku korban lembu ni, tahu ni, maka pada ketika itu jadi wajib. Atau dikatanya kerana Allah wajib atasku bahawa aku berkorban dengan binatang rengkak ataupun capik dengan yang sakit, maka memadalah korbannya pada semacam yang demikian itu. Dan jikalau ada ia aib sekalipun, dan bermula yang diiktibarkan sejahtera itu dan tiada sejahtera itu ialah pada waktu sembelih selama tiada didahulukan kata mewajibkan. Bila? Masa mana? Masa kita nak sembelih tu. Tengok keadaan dia, ada ke tak ada empat benda ni. Sebab tu Nabi beritahu para sahabat suruh tengok betul-betul. Bila nak sembelih binatang korban, Nabi suruh tengok telinga dia putih ke tak, tengok mata dia buta ke tak. Jangan main pakai beli turun lori turun ikat boleh turun, tak tengok siasat dah. Orang kadang-kadang anak jual ni dia bukan nak abang kita pun, dia bukan nak abang kita pun. Kita orang nak buat korban ni pasti bagi betul-betul bahawa datang kita nak buat korban ni cukup syarat dan sebagainya. Tu orang tanya hak kasih boleh tak? Datang hak kasih kan. Adapun jikalau binatang berkasih yang dikasih, maka iaitu tiada mengapa. Apa? Kerana dia tak kurang lagi. Bahkan binatang lembu kita kasih ni dia pun gemuk lagi lah. Dia dua apa makan tidur gemuk. Kerana Nabi ada berkorban dengan kibas berkasih. Pasal Nabi SAW pernah melaksanakan ibadah korban yang mana tentang kibas itu, kibas yang telah dikasih, tujuan untuk menggemukkan dia. Baik. Kemudian kata dia di sini, babu ma jaa fil ishtiraki fil hayyah.
Bab pada menyatakan hadis yang membicarakan berkongsi pada korban. Artinya selalu kita buat pun, kita nak beli sekok hari ini 3,000, mungkin kita berasa kadang-kadang kita tak mampu, tapi kita nak buat juga. Jadi tak masalah, kita boleh berkongsi. Baik, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan akan berkongsi pada korban. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, berkongsi pada korban dua macam. Pertamanya berkongsi pahala, keduanya berkongsi harga binatang yang dikorbankan. Berkongsi harga binatang yang dikorban itu harus ia daripada 2 orang sampai 7 pada unta dan lembu. 2 sampai 7, takat tu je, jangan lajak bisa sampai 8 pada unta dan lembu. Lembu maknanya yang sopa dengan lembu kebau lah, kita di sini kebau lah. Adapun pada kambing dan biri-biri, tiada boleh berkongsi harga sama sekali dengan ittifaq. Kambing sekok nak kongsi 7 orang tak boleh lah. Kambing seorang je, ataupun biri-biri seorang je. Lembu kebau boleh pergi sampai 7. Dan tak boleh. Dia ada kategori binatang-binatang yang boleh dikorbankan, yang tak boleh. Dia kata 100 ekor ni dah ada, tak boleh. Tidak termasuk dalam kategori yang dikira sebagai binatang-binatang korban. Bahkan binatang-binatang yang bukan binatang tak boleh, memang tak boleh, tak termasuk. Unta, kambing, biri-biri, kibas, lembu, bau, kan? Jadi akan sebut depan insyaAllah. Dan kata setengah ulama harus berkongsi unta sampai 10 orang. Pada unta ni khilaf, ada setengah pandangan mengatakan bahawa boleh pergi sampai 10. Dan lembu 7 orang dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Kata dia bahawasanya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata dia adalah kami serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu musafir. Diriwayatkan hadis daripada Ibnu Abbas, dia kata kami dengan Nabi dalam satu musafir, maka datang waktu dan hari korban, maka bersekutu kami pada menyembelih korban lembu 7 orang dan bersekutu kami pada menyembelih korban unta 10 orang. Ini yang ulama kata unta boleh pergi sampai 10, berdalilkan kepada hadis ni. Tiada kami ditegur oleh Rasulullah, Nabi tak larang pun kami berbuat demikian. Kata Abu Isa, hadis ini hasan gharib, maka zahirlah pada hadis di atas boleh satu unta berkongsi harganya 10 orang. Khilaf di kalangan ulama, ada kata sampai 7, ada kata sampai 10 pada unta. Tapi lembu, kerbau pada setakat 10, 7, maaf, 7 tompok yang kita sebut 7 tompok tu. Maknanya kita bagilah, kalau kerbau tu agak 3,500, bagi 7 dapat seorang 500. Seorang 500 kadang-kadang orang dia ambil juga duit beda nak upah orang untuk melapar, untuk orang sembilan dan sebagainya. Sebab kalau kita nak bagi upah dengan daging korban tak boleh pula, kan? Tak boleh pula tu, ambil daging korban bagi sebagai upah tu tak boleh. Nak bagi asin tu kena jaga pula tu. Dah setengah orang dia boleh daging korban, dia buat masak biar tom yam lah, kan? Masalah yang afdal bagi korban itu ialah unta. Kemudian lembu. Lembu ni termasuk kerbau lah. Kemudian kibas, kemudian kambing. Inilah pada mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur. Tak ada ayam, itik, termasuk dalam binatang-binatang yang dikategorikan sebagai binatang yang boleh dibuat ibadat korban. Masalah menggemukkan binatang yang hendak dibuatkan korban itu sunnat, begitu juga membaguskannya. Binatang kita nak buat korban ni, jamu dia bagi kenyang-kenyang, bagi sehat, bagi gemuk, dan juga membaguskan kedudukannya, keadaannya. Boleh berjurus dia mandi. Biar pasal binatang ni kita buat ibadah korban. Ya. Kucing. Kasih kucing. Kasih ya. Tujuan apa tu kasih? Binatang tu tak termasuk. Tujuan kasih binatang yang kita bela ni untuk bagi dia gemuk, bagi daging dia banyak. Pada binatang-binatang peliharaan ni yang ni tak pasti nak jawab. Cuma kalau kadang-kadang pasal dia panas tu kan, tujuan kita kasih untuk binatang kuda pun kadang orang kasih juga, untuk menggemukkan daging dia. Baik. Kemudian di sini dia kata
bab pada menyatakan bahawa korban itu satu ibadah yang sunat. Membuat korban itu sunat yang dikuat akan dia pada hak kita sekalian muslim, yakni tiada wajib melainkan ke atas Nabi SAW, dan iaitu seekor sahaja, maka yang lebih itu sunat pula padanya. Maka yang dihadapkan sunat berkorban itu kepada orang muslim. Kita merdeka, kita ada akil, kita ada syarat tu, balik, dah balik semua dah, berkuasa, berkemampuan. Kadang-kadang dia cukup kewangan, cukup, tapi saja dia puasa kedekut nak keluar harta pada jalan Allah ni. Kalau kita berkemampuan pada ketika itu, ukur dengan kemampuan kita, dan kita kena usaha bagi mampu. Bila kita nak buat? Tunggu bila kita nak buat. Sepatutnya kita mula daripada sekarang, try buat sekali. Bila dia buat sekali tu, tahun depan Allah bagi semangat, dia buat pula. Mula sekali buat, insya-Allah tiap-tiap tahun dia akan buat. Tapi bila nak boleh mula tu, kadang-kadang kira sangat kita ni. Dia duk problem kot lain tu tak apa, dia tak kira pun. Tapi beda dia, bukan untuk orang lain, beda untuk kita sendiri. Dan ialah ibadah yang lebih afdal daripada sedekah sunat. Kerana itulah kata Imam Syafi'i, tiadalah aku haruskan meninggalkannya bagi mereka yang berkuasa atasnya. Imam Syafi'i kata apa? Aku tak suka ataupun aku tidak mengharuskan meninggalkan ibadah korban ini kalau sekiranya dia berkemampuan untuk melaksanakan ibadah korban tersebut. Yakni makruh orang yang berkuasa meninggalkan korban itu. Di sisi Imam Syafi'i makruh kalau kita ni berkemampuan untuk melaksanakan ibadah korban, tiba-tiba kita tak buat. Dari Imam Syafi'i. Maka bermula dalil atas sunat korban itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi ini. Anna rajulan sa'ala Ibn Umar, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar, anil udhiyati awajibatun hiya. Seorang sahabat, seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah Ibn Umar tentang masalah korban ini. Awajibatun hiya, adakah ibadah korban ini dikira wajib atau sunat? Dia tanya hukum kepada Abdullah Ibn Umar, seorang laki-laki. Faqal, lalu jawab Abdullah Ibn Umar, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna fa'aadaha alaih. Dia tak kata sunat, dia tak kata wajib, tapi Abdullah Ibn Umar kata apa? Sabdanya, telah berkorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan muslimun dan orang-orang Islam, dan mengulang-ulang ibadah korban itu akan dia, akan ibadah korban itu atasnya. Dia tak kata sunat, dia tak kata wajib, tapi dia habaq kata Nabi buat benda ni, orang Islam buat benda ni, dan tiap-tiap tahun mereka buat benda ni. Mana satu benda yang cukup dituntut, tak sampai pangkat wajib, tapi selama mana kita tidak mewajibkan dia. Kalau nazar tu cerita lain. Ibadah korban yang sunat ni satu ibadah yang sangat-sangat dituntut, sehingga kan Nabi buat, dan Nabi buat tiap-tiap tahun, sahabat buat, dan sahabat buat tiap-tiap tahun. Faqal ataqilu dhaha, maka jawabnya, telah berkorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian orang Islam. Maka diulangnya tanya lagi akan korban itu atas Abdullah Ibn Umar. Fa'adaha alaih, fa'adaha alaih, kemudian dia mengulang-ulang. Maaf, jawapan dia, Abdullah Ibn Umar jawab lagu ni. Bila dia tanya adakah sunat, adakah wajib, maka jawab Abdullah Ibn Umar, Nabi buat dan para sahabat buat. Fa'adaha alaih, kemudian sahabat tadi ulang tanya lagi. Bukan ulang korban, maaf, bukan ulang korban, tapi ulang. Sahabat tadi ni ulang tanya, tak puas hati. Maka diulang tanyanya lagi akan korban itu atas Abdullah Ibn Umar. Faqal, maka jawabnya, tidakkah engkau fikir telah memperbuat korban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian orang Islam, yakni semuanya ada memperbuatnya, dan Nabi tiada menyebutkan wajib. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan lagi pula sahih, dan bermula amal atas ini di sisi ahlul ilm, bahwasanya berkorban itu tiada ia wajib, dan tetapinya ia sunnah daripada segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan bahawa memperbuat akan dia, dan ialah perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak, satu ibadah yang sunat yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tanya kepada Abdullah Ibn Umar, sunat ke wajib ke? Abdullah Ibn Umar kata Nabi buat, orang Islam buat. Dia ulang tanya lagi, kemudian kata dia di sini,
Jawab Abdullah ibn Umar lagi kepada dia, tidakkah engkau terakal, engkau berfikir bahawa Nabi buat benar ni, ada orang Islam buat benar ni? Maka ulama istinbat hadis, hukum daripada hadis ni bahawasanya ibadah sunat ini Nabi tak pernah sebut wajib, maka ia menjadi satu ibadah yang sunat yang sangat dituntut kepada orang yang berkemampuan di kalangan kita, yang tak sepatutnya kita tinggal dan kita rebut bersama. Baik, masalah kata dia, orang yang kaya wajibkah berkorban? Orang kaya, maka telah bersalah-salahan segala ulama pada wajib korban atas orang yang kaya itu. Hukum kita sendirilah dan untuk kategori mana. Maka kata jumhur ulama iaitu